Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Bubar Parlimen ibarat orang mengantuk di sorong bantal untuk UMNO. Selepas pilihan raya negeri PRN Johor, isu pembubaran Dewan Rakyat bagi memberi laluan kepada pelaksanaan awal pilihan raya umum ke-15 atau PRU15 menjadi tajuk utama dalam perbincangan politik negara. Pihak paling terkehadapan memainkan perkara tersebut tentunya lah UMNO atau Barisan Nasional yang ketika ini berjaya memenangi dua pilihan raya negeri PRN iaitu di Johor dan Melaka dengan jumlah kemenangan yang selesa. Desakan dan saranan yang dilontarkan itu kononnya dilakukan dengan mengambil kira momentum dan prestasi baik yang ditunjukkan oleh UMNO dan BN dalam beberapa siri pilihan raya sebelum ini termasuk di PRN Sabah. Namun begitu, situasi semasa memorandum persefahaman MOU, transformasi dan kestabilan politik antara kerajaan dan Pakatan Harapan PH dilihat berada dalam keadaan tidak menentu. Ekoran kelewatan pembentangan rang undang-undang RUU Perlembagaan Pindaan 2022 berhubung anti lompat parti di Parlimen. Ahad lalu pemimpin DAP Lim Guan Eng berkata MOU tersebut tidak akan bermakna dan perlu ditamatkan sekiranya RUU itu tidak dibentangkan pada urusan mesyuarat Parlimen pada Isnin. Kenyataan beliau itu dilihat selari dengan penegasan yang dilontarkan Majlis Presiden PH baru-baru ini yang menggesa agar RUU anti lompat parti segera dibentangkan dan diluluskan pada persidangan Parlimen kali ini seperti yang dijanjikan Perdana Menteri. Malah Ketua Pembangkang dan Pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim pada Februari lalu turut mengatakan bahawa PH tidak teragak-agak untuk menarik balik MOU tersebut sekiranya RUU anti lompat parti tidak diluluskan pada sesi Parlimen yang berlangsung pada Mac. Penamatan MOU pada awalnya ditetapkan berakhir pada Julai ini dan turut meliputi penangguhan pembubaran Dewan Rakyat dilihat secara langsung memberi ruang kepada UMNO untuk memaksa Perdana Menteri bagi memberi laluan mengadakan PRU15 dengan lebih awal. Pucuk dicita, ulang mendatang orang mengantuk disorongkan bantal. Dengan mengambil kira tekanan kepimpinan tertinggi UMNO dan keperluan parti itu sendiri untuk mengadakan PRU15 sebelum pemilihan yang dijadualkan pada akhir tahun ini, Ismail Sabri dijangka terpaksa akur dengan kehendak partinya. Justru penamatan MOU tersebut sekiranya benar-benar berlaku dilihat menjadi satu peluang keemasan yang bakal digunakan UMNO untuk memastikan PRU15 diadakan dalam masa terdekat termasuk selepas bulan puasa ini iaitu pada bulan Mei. Adalah tidak masuk akal apabila Parlimen dibubarkan secepat itu yang didasari alasan mahu kestabilan sedangkan hakikatnya pilihan raya diterjah dalam keadaan tergesa-gesa di waktu negara sedang pulih daripada wabak COVID-19 dan rata-rata rakyat sedang merangkak keluar dari kesempitan ekonomi. Jelas kestabilan serta keharmonian negara ini sebenarnya sedang dirobek dan diperkosa oleh kelompok oportunis. Siapa lagi kalau bukan kluster mahkamah atau pemimpin gila kuasa daripada UMNO dan Barisan Nasional. Kepada pembangkang adalah lebih baik berhati-hati dalam membuat keputusan kerana dibimbangi keputusan yang diambil kononnya untuk dijadikan hempedu kepada musuh anda bertukar menjadi madu kepada mereka dan anda pula menggigit jari. Kalau tidak masakan 14 Mac lalu, bekas Perdana Menteri Tan Sri Mahyadin Mat Yassin serta barisan menteri dari Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu dicabar meletakkan jawatan yang dipegang dalam kerajaan oleh Datuk Dr. Muhammad Puat Zarkasi. Mahyadin sedia letak jawatan dalam parti kerana PPBM yakni Bersatu kalah teruk di PRN Johor. Sepatutnya Mahyadin dan menteri-menteri dari PPBM letak jawatan dalam kerajaan. Mahyadin menyerang UMNO dan pemimpin UMNO dengan kasar. Justru bermaruahkah Mahyadin dan menteri Bersatu terus kekal dalam kerajaan yang dipimpin UMNO? Soal Muhammad Puat menerusi catatan di Facebook. Takkanlah benda semudah itu kita masih belum dapat membacanya. Ini adalah cara licik UMNO BN membubarkan Parlimen apabila Mahyadin dan kuncu-kuncunya menarik sokongan. Nanti tercatatlah dalam sejarah bahawa PRU diadakan kerana penarikan sokongan gerombolan Bersatu, bukan salah UMNO atau BN.
Sekilas ikan di air, rakyat dah tahu jantan betina. Isnin lalu, Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah menitahkan agar Suruhanjaya Pilihan Raya SPR bertindak sebagai pengadil yang mengendalikan urusan persaingan antara calon dan parti politik ketika berlangsungnya pilihan raya. Justru SPR wajib pada setiap masa bersikap berkecuali tanpa memihak dan kelihatan secara nyata tanpa ragu bersikap berkecuali tanpa memihak. Pilihan raya dilaksanakan secara bebas dan adil akan meningkatkan keyakinan pengundi yang diperlihatkan melalui peratusan tinggi rakyat turut mengundi. Selain menjadi penanda aras keturunan serta kayu ukur kesungguhan budaya demokrasi yang diamalkan sesebuah negara, cara sesuatu pilihan raya dikendalikan turut mencerminkan tahap pemikiran, intelek, kematangan, meluhurkan perlembagaan dan mendolakkan undang-undang serta tahap integriti, keikhlasan dan amalan ketelusan pentadbiran sesebuah negara titah baginda. Justru kepada UMNO dan Barisan Nasional, sejauh mana kerajaan anda mengendalikan pilihan raya negeri sebelum ini? Jawapan ada dalam poket anda atau terkelepek dalam sokok pemimpin anda. Tolonglah ada sedikit rasa hormat kepada rakyat. Sudahlah sebelum ini anda bersekongkol menafikan mandat rakyat. Sekarang hak mereka pula yang ingin dihinjak dan dipijak. Usah digunakan alasan kestabilan dan nasib rakyat untuk menutup kegairahan kalian yang sedang menggila menggapai kuasa menyelamatkan kluster mahkamah. Kepada rakyat pula, kami tahu anda sedang memerhati. Tapi tolonglah memerhati dengan mata hati.